واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, untuk sama-sama kita mengamalkan formula tidak rugi, tidak mungkin rugi yang Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Untuk sama-sama pada hari ini kita terus melihat kepada ayat 14 hingga 16 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz Fas. Sampai sihat hari ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, ada batuk-batuk sikit. Ya, tapi alhamdulillah. Kita nak teruskan juga Ustaz ya, untuk kita sakit ke sihat ke tetap juga bersama dengan Al-Quran. Kalau katakan ada sakit tu untuk badan, tapi sebenarnya kalau mendustakan itu ataupun penyakit hati ni, itu yang kita tidak mahu ianya berlaku, dan sudah tentunya ubatnya daripada Al-Quran ya. Dan alhamdulillah pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, untuk sama-sama kita membuka halaman 3. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 3 blok yang ketiga. Daripada ayat yang ke-14 kita melihat muslihat orang munafik dalam menyatakan keimanan. Yang kita ingin lihat, apa kaitan ayat ini dengan kehidupan saya, kita semua, tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah ya, ayat 14, agar kita tidak merasakan ayat Al-Quran adalah sesuatu yang jauh daripada kita. Ayat 15 hingga 16, hukuman bagi orang munafik atas ketidakjujuran mereka ya, kerana mereka suka mendustakan, suka mengolok-olokkan. Apakah kesannya yang kita akan lihat pada ayat 14 ataupun 15 hingga ayat 16. 3 ayat saja yang kita akan dalami pada hari ini. Terus kita akan membaca daripada ayat 14 hingga 16 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang berada di sini di studio, juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang berada di rumah yang sedang menyaksikan walau juga di mana berada. Moga-moga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-maklumlah Ustaz Faz ya, sekarang ni bulan 12 ni musim tengkujuh. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan keselamatan dan perlindungan. Moga-moga kita semua dikurniakan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan Quran terus menjadi teman kepada semua Ustaz ya. Sedikit banyak seorang pun duduk di rumah, terus jadikan Quran sebagai teman, kerana itu akan memujuk hati kita Ustaz ya. Kalau tidak nanti rasa lonely. Rasa lonely, tapi sebenarnya tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Kita sahaja nak pilih bersama dengan kalam Allah, bersama dengan Allah Tuhan ataupun tidak. Masya-Allah. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz. Kita nak baca blok yang ketiga daripada halaman yang ketiga, iaitu daripada ayat 14, 15, 16. Kita dah baca beberapa jenis taranum. Kita nak cuba pula kali ini dengan bacaan murattal sikah. Boleh Safaz? Kita cuba dengan bacaan murattal sikah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 14 hingga 16 surah Al-Baqarah, surah yang dinamakan Sanamul Quran Ustaz ya, sebagai satu pendedahan, suatu pemakluman kepada kita agar kita melihat pada diri sendiri sebelum kita melihat pada orang lain ciri hati-hati yang sakit. Dan itulah pun kita bincang beberapa ayat daripada ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan hari ini kita menyambung pada ayat yang ke-14 iaitu wa idza laqul ladina amanu. Siapakah orang yang hatinya sakit apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman? Mereka akan bercakap, mereka menyatakan amanna, kami beriman. Mereka akan cakap yang elok-elok Ustaz ya. Kami beriman, kami sokong kepada perkara kebenaran, kita menyokong kepada persatuan untuk kita maju ke depan. Semua perkataan-perkataan keimanan kebaikan itu mereka akan cakap. Tetapi apakah yang berlaku bila mereka bertemu dengan kumpulan mereka? Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Apakah maksud syaitan-syaitan mereka ini? Imam Tabari menyatakan bahawa syaitan-syaitan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin mereka yang tidak percaya, yang menentang kepada orang beriman. Ya, bukan orang-orang biasa tetapi kepada pemimpin mereka. Dan mengapa dikaitkan dengan pemimpin? Disebabkan pemimpin inilah yang dia, kalau kita lihat syaitan Ustaz ya, dalam surah An-Nas, kalau kita tengok nanti di hujung Quran Time nanti surah An-Nas, syaitan ini dia yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berniup-niupkan, bercakap perlahan-lahan untuk mempengaruhi manusia. Maka apakah peranan seorang ketua? Ketua ini kalau dia ajak orang ke arah kebaikan, okey. Tapi pemimpin-pemimpin musyrik di Mekah ataupun di Madinah ini, mereka suka bisik-bisik, kata tak payah buat baik tu, ini Muhammad tak betul lah apa sebagainya, bercakap perkara-perkara yang tak baik, dan mereka sentiasa meniup-niupkan. Dan sudah tentunya bila seorang pemimpin meniupkan perkataan yang membenci, memusuhi, menebarkan fitnah, tak sama dengan orang biasa Ustaz. Betul. Orang biasa mungkin letak kat Facebook, lepas tu orang dismiss, orang buang begitu saja. Tapi kalau seorang pemimpin dia bercakap dengan ada 20-30 ribu orang, ya, fitnah-fitnah yang ada untuk memusuhi kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam, maka kesannya ialah amat besar. Ya, amat besar.
Jadi Allah menyatakan di sini orang-orang yang sakit hatinya ini dia bertemu dengan siapa? Dengan pemimpin-pemimpin ini dan dia kata apa? Qalu inna ma'akum. Sebenarnya kami ini bersama dengan kau, bukan dengan mereka. Kami ini dengan mereka itu hanyalah mustahziun, iaitu olok-olok je. Kan? Kami ni olok-olok saja, kita alah saja je lah, kita nak curi maklumat dia untuk kita dapat apa yang kita perlu dapat, tapi sebenarnya kami bersama dengan kamu. Istilah zaman sekarang Ustaz, talam dua muka. Talam dua muka. Ya, yang kita harapkan kita bukanlah begitu, ya, bukan orang yang sentiasa mencari, kalau istilah dalam ayat yang ke-14 ini, wa idza khalau ini Ustaz, ya. Maksud khalau ini ada kaitan dengan perkataan khalwah. Khalwah ini kalau Nabi berkhalwah mencari jawapan untuk menguatkan diri. Tetapi mereka ini syaitan tak payah pergi pada mereka. Mereka pergi pada syaitan. Pasal apa? Pasal dalam diri mereka itu, orang-orang yang penyakit hati ini, dia dalam hati itu kosong Ustaz. Kosong. Dia tidak ada kekuatan. Jadi kekuatan mereka ialah dengan mendengar bisikan-bisikan, perkataan-perkataan daripada syaitan. Itu yang menyebabkan mereka ni ada makna dalam kehidupan. Kalau tidak, mereka macam tak tentu arah. Dan ini kita perlu beri perhatian zaman sekarang. Syaitan ini mungkin dalam bentuk orang, mungkin juga dalam bentuk media, yang kita baca Facebook ke, baca website ke, yang ada berita-berita mensyaitankan. Syaitan lah, itu maksudnya ialah yang jauh daripada rahmat Allah. Jadi itu yang kita kena elakkan. Kalau rasa hati tu rasa tak tenang, cari Quran, ya, ingat perkara kebaikan, sibukkan dengan perkara kebaikan, bukannya mencari syayatinihim dalam ayat yang ke-14 ini. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 14 ini sekali lagi agar kita ingatkan pada diri, kalau rasa kosong, cari Quran, cari Tuhan, bukan cari syaitan. Ayat 14. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, ayat yang ke-14 kita nak ulang baca sekali lagi. Ayat dia agak panjang. Jadi mari kita cuba baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-14 menceritakan tentang hati yang ada penyakit Ustaz, suka berjumpa dengan pemimpin-pemimpin, suka berjumpa dengan orang-orang elit. Dia tak nak bercampur dengan orang-orang beriman yang kadang-kadang orang-orang biasa, dia rasa geli geleman. Dia rasakan bahawa jumpa orang elit nanti senang saya dapat projek dan saya boleh dapat pelbagai manfaat untuk diri sendiri, untuk membuat kerosakan sebenarnya, bukan untuk membuat kebaikan. Yang itu kita kena jaga-jaga dan kita kena beri perhatian, dan kita bersambung semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-15. Kita menyambung My Quran Time, Quran, solat dan infak. Bagaimana Quran memberi bekas kepada solat kita, dan solat itulah yang akan menyebabkan kita mempunyai budaya memberi, kerana orang-orang yang ada penyakit hati ini mempunyai budaya suka menerima untuk kepentingan diri sendiri. Dan apakah yang Allah nyatakan pada ayat 15? Kerana mereka ini ingin perhatian. Mereka ingin perhatian daripada pemimpin-pemimpin yang berbuat keburukan, syayatinihim, iaitu syatana, yang bermaksud sesuatu yang menjauhi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang ini Allah nyatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olokkan, mendustakan mereka. Awalnya mereka menggunakan perkataan innama nahnu mustahzi'un. Maksudnya mereka cakap kami ni sebenarnya olok-olok, main-main je sebenarnya, dengan macam kami serius kan. Kami sebenarnya dengan engkau, dengan syayatinihim pada waktu itu. Jadi Allah kata Allah balas terus, Allah akan terus. Yastahzi'u itu maksudnya mudhari', maksudnya tikrar, istimrar, maksudnya berterusan. Allah akan mendustakan, memperolok-olokkan mereka. Di dunia dah kena sampai di akhirat, sehingga kan di dalam tafsir Ustaznya menyatakan orang-orang yang munafik ini, satu di neraka paling bawah, satu. Yang keduanya bila masuk dalam neraka tu, dia akan dibuka pintu ke syurga. Dia berenanglah dalam neraka tu, ingatkan adalah harapan pergi ke syurga. Orang-orang beriman akan tengoklah dia dekat-dekat, lepas tu tutup pintu, dan orang-orang beriman akan mentertawakan seperti mana mereka pernah mentertawakan orang beriman yang sembahyang, orang miskin, orang yang duduk baca Quran. Apa kelas baca Quran. Orang-orang yang sudah mentertawakan ini akan dihina oleh orang-orang beriman bila sampai di akhirat nanti. Yang ini yang kita takut Ustaz ya. Kerana apa? Kerana Allah cakap Allah akan terus memperolok-olokkan mereka, wa yamudduhum, Apa maksud wa yamudduhum? Maksudnya ialah Allah akan beri peluang, panjang peluang. Panjang ulang, panjang usia, banyak peluang untuk apa? Berada dalam tughyanihim ya'mahun. Tughyan daripada perkataan tagha, melampau. Jadi sebenarnya dia macam kalau kita ada kucing ke, ada anjing ke Ustaz kan. Kalau kita letak dia punya tali tu, kalau kita tak pendek, dia nak pergi je kita tarik kan. Tapi kalau katakan tali pendek, tak boleh dia nak berlari. Betul. Kalau tali panjang, dia akan lari. Dia rasa macam dia dah bebas sekali terus mati kan. Itu adalah apa yang berlaku kepada orang-orang yang penyakit hati ini. Allah bagi peluang, tapi jangan sampai terjerat dan terjerut. Disebabkan apa? Allah wa yamudduhum, Allah bagi peluang itu adalah untuk kembali, bukannya untuk berada dalam tagha, tughyanihim ya'mahun. Dia maksud ya'mahun ini daripada perkataan amaha, buta mata hati. Dia ada umyan, umyan itu adalah buta mata fizikal, ain mim ya. Tetapi ain mim ha ini adalah buta, tapi bukan mata ini, tetapi mata hati. Tak nampak, tak sedar bahawa sebenarnya membuat kerosakan, tidak tahu bahawa sebenarnya iman adalah sesuatu yang lebih berharga. Jadi ayat 14-15 ini yang kita baca, kita kena pastikan kefahaman tepat, bacaan pun tepat Ustaz. Setikus tajam hari ini. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fasan. Subhanallah, buta mata, subhanallah, buta mata. Kejap lagi. Jangan sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-14. Ayat dia panjang semua, tapi tadi kita dah baca dekat mana kita nak waqaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki nafas yang panjang, subhanallah, dapat baca sampai habis, sampai ayat mustahzi'un. Panjang nafas macam Ustaz Tir kan, masya-Allah, panjang nafas. Okey, jadi antara yang kita perlu beri perhatian seperti biasa, kalimah ataupun huruf qaf memang kena betulkan. Wa idza laqu, satu. Kemudian jumpa lagi qalu, masya-Allah, qalu huruf qaf kena betul-betul. Kemudian kita ada amanna, wajibal gunnah, dua harakat dekat situ, jangan cepat. Dan juga kalimah syayatinihim, kena hati-hati sebut. Jangan kita terkesan dengan ta tebal isti'la tu, sehingga kan shin dengan ya ikut sekali.
وإذا خلوا إلى syayati. Jadi syaya. Nak tebalkan to je, shin dengan ya dah terkesan. Jadi kena hati-hati. Dan apabila kita tak jaga pula, jadi nipis pula. Wa idza khalau ila syayatini. Jadi ta pula. Itu macam mana? Off tak. Ikut Quran time lah. Tak, maksudnya kita cuba bacaan kita bersama dengan guru. Mana kena semak bacaan kita dengan guru. Syayatinihim. Cuba tuan-tuan dan puan-puan. Syayatinihim. Bagus, subhanallah. Dan satu kalimat terakhir, hati-hati pada mustahziun. 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 Ayuh, itu antaranya Safas. InsyaAllah. Selekor-selekor tajam yang perlu diberi perhatian. Ayat yang ke-14 tadi. Ayat ke-14 ya. Jadi itu selekoh tajam yang penting kita beri perhatian. Betul, Safas. Jangan sampai jadi tebal-tebal terus ya, yang nipis-nipis terus. Dan lebih daripada itu ialah untuk kita baca dengan tepat Ustaz ya, kerana kefahaman pun disekalikan dengan bacaan yang tepat itu dia akan masuk ke hati. Jika tidak, kadang-kadang dia baca tepat, kefahaman tak tepat pun tak tepat ya, ataupun kefahaman tepat baca tak tepat pun jadi imam nanti orang pun cakap dia terkesan dengan pasal ini bukan perkataan biasa Ustaz ya, ini perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nasihat Allah kepada kita ialah apabila kita sudah melalui kepada ciri-ciri orang yang ada penyakit hati ini, kita perasan ayat ke-8 mereka ini bercakap tu berubah-ubah ya, berubah-ubah. Kemudian pada ayat yang ke-11 itu berubah-ubah, dia cakap bahawa dia buat kebaikan padahal membuat kerosakan. Kemudian pada ayat yang ke-13 itu apabila mereka diminta untuk beriman, mereka ubah-ubah juga. Tak nak. Buat apa ikut orang yang tak ada kelas ya. Dan pada ayat yang ke-15 ataupun 14 tadi dia berubah-ubah juga. Ya, dia jumpa orang sini dia cakap lain. Oh, sebenarnya kami beriman, tapi pergi ke sana tak. Sebenarnya kita main-main je. Betul. Berubah-ubah dalam dua muka inilah sebenarnya yang perlu kita bina untuk dijauhkan ya. Kita kena jauhkan benar-benar lah Ustaz ya. Tak nak sampai kita ini menjadi orang yang memang bab berubah ni bila-bila saja kan, cakap lain itu lain, kerana azabnya Allah nyatakan pada ayat 15 tadi ialah Allah akan memperolok-olokkan kita, nauzubillah min zalik ya. Dan yang lebih daripada itu ialah kita tak sedar masa umur dah 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun hidup, ingatkan kita, oh saya yang membuat pembaikan kepada negara, negeri, keluarga saya, rupanya ia adalah amaha ya, rupanya buta mata hati yang kita minta Allah jauhkan. Buta mata hati bukan kat sini saja Ustaz ya, dia akan memberi kesan sampai ke akhirat. Bila melalui titian sirat itu perlukan cahaya, tak nampak, akhirnya terkandas dan ke neraka yang paling dalam yang kita minta Allah jauhkan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Buta mata tak nampak jalan di dunia kerana tidak nampak cahaya, tidak tahu ke mana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu.
Selamatlah di dunia fana ini bila mana mata tidak buta melalui pengalaman diri kerana jalan itu sudah biasa. Lagu nasyid daripada Nada Murni. Nada Murni. Tadi nada tak berapa nak murni daripada saya. Dapatkan ataupun boleh dengarlah daripada otai nasyid kita kumpulan Nada Murni, iaitulah apa tu, buta mata Ustaz Fas. Ya, itu yang istilah yang kita jumpa tadi Ustaz ya. Betul, Ustaz ayat Fas. yang ke-15 fi tuyanihim ya'mahun, yang kita harap kita tak Allah buat begitu Ustaz ya, kerana memandang bukannya tak ada iman sebenarnya Ustaz ya. Bila kita akan tengok nanti pada ayat yang ke-16, sebenarnya iman telah Allah berikan ataupun hidayah, tetapi ia ditukarkan. Itu yang kita akan belajar sebentar lagi. Tapi di bahagian ini kita nak melihat, kita nak berkongsi seketika tuan-tuan dan puan-puan ulang kaji kita di bahagian tajwid. Hari ini kita nak melihat kalimah dan juga apakah huruf yang kita nak beri perhatian. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-14, iaitulah menyempurnakan hukum wajibal gunnah pada kalimah amanna dalam ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wajibal gunnah iaitulah sabdu ataupun syiddah ataupun syaddah di atas huruf nun. Sabdu atas huruf nun, sabdu atas huruf mim, wajibal gunnah. Ataupun nun atau mim yang bersabdu. Maka kita kena baca dengan dengung dua harakat, tak boleh cepat dekat situ. Bacaan dia amanna. 1, 2, 3. Cuba. Amanna. Bagus, subhanallah. Satu lagi kalau kita perhatikan bawah dia tu ayat yang sama, maaf, ada dua lagi. Inna. Cuba. Innama. Masya Allah. Jadi dalam ayat yang ke-14 ni wajibal gunnah ada berapa? Ada 3 tempat. Ada 3 tempat. 1 amanna. 1, 2, 3. Qalu inna. Aywa. Dan yang terakhir iaitu pada kalimah innama. Masya Allah, subhanallah safas. Itu maknanya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama saat ini, dia ikut contoh yang saya buat tu Safas, siap dengar lagu sekali. Oh, masya-Allah. Siap dengar taranum. Jadi yang kat rumah tu, kami ikut taranum juga, dia kata. Cuma tak dengar suara lah. Kita nak dengar suara, nanti jemput datang sama-sama memeriahkan sesi My Quran Time kita, insya-Allah taala. Jadi 3 tempat tadi, amanna yang pertama, kemudian qalu inna yang kedua, dan innama. Masya Allah. Dalam satu ayat ini ada 3 tempat latihan kita untuk wajibal gunnah. So boleh praktikkan, boleh berlatih untuk bacaan kita, insya-Allah. Satu lagi yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, iaitulah kita nak menjelaskan menyebut huruf ha. Huruf ha, ada panggil ha dada, ada kata ha simpul, ada kata ha bulat, macam-macam definisi. Iaitulah dalam ayat yang ke-15 pada kalimah wa yamudduhum. Cuba. Bagus, sekali lagi. Wa yamudduhum. Wa yamudduhum. Ayuh, satu lagi. Wa yamudduhum. Masya Allah. Ada 4 lengguk saya buat. Semua boleh ikut dengan baik. Alhamdulillah. Iaitulah ha dekat situ. Dekat mana? Pastikan balik. Rongga kerongkongan kita ni kan. 3 stesen yang selalu kita sebut. Hujung,
tengah ataupun pangkal kan. Maka ha letak kat mana? Pangkal. Ada dua huruf, ha dan juga hamzah. Sebut a, ha, ha. Kalau tengah ha, a. Kalau hujung atau permulaan kha, ra. Cukuplah ada 6 huruf di dalam rongga kerongkongan kita ini. Ada 6 huruf. Maka ha dipangkal. So jangan tertukar lagi. Jangan baca Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Semua ditukar ha. Jangan. Kita dah belajar hari ni ha. Mana tempat keluar dia? Pangkal halqum kita. Ha dan kawan dia huruf hamzah. Sekali lagi. Wa yamudduhum ya'mahun. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Kita belajar hari ini 2, iaitu wajib al-gunnah dan juga makhraj huruf ha. Kita banyak belajar za, ha, ha, dad. Alhamdulillah, kita dah banyak hafazan. Jadi kita nak lihat pula ataupun kita nak cuba pula untuk hafazan ayat yang ke-15 ini. Namun kita nak berkongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang kalimah pilihan, Ustaz. Hari ini apakah perkataan pilihan untuk halaman yang ketiga, blok yang ketiga ini kita saksikan, iaitu perkataan wa idza laqu. Ya, perkataan yang kita ingin fokuskan ialah laqiya, bertemu, berjumpa. 146 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ali Imran, dalam surah Maryam ayat 59, surah Muhammad yang maksudnya bertemu, Ustaz ya, bertemu. Dan dalam surah Tur pun ada perkataan ini, tapi pertemuan itu berada di syurga. Ya, yang ini pertemuan di dunia bagi orang-orang yang ada penyakit hati. Dia pergi bertemu orang beriman, dia kata, oh kami beriman, tapi bila berjumpa dengan syayatinihim, pemimpin-pemimpin yang membuat kerosakan, dia kata sebenarnya kami geng kamu. Kami geng kamu, kami uluk-uluk dekat sana. Tetapi kalau katakan kita ini terus bertemu dengan orang-orang yang baik, kaya, miskin, pemimpin ke orang biasa, asalkan namanya iman, kita tetap menghargai di mulut dan di hati. Bukannya macam orang ni, ya, orang-orang yang ada penyakit hati, dekat mulut dia cantik, dia kata oh kami beriman, kami nak buat baik ni, tapi sebenarnya hatinya berbeza. Orang-orang ini akan diberikan yastahzi'u, iaitu Allah akan memperolokkan mereka yang kita bincang tadi, Ustaz ya, berbanding dengan kalau katakan kita tetap atas iman, kita tetap teguh istiqamah di mana jua bersama Al-Quran. Siapa ada Al-Quran, siapa beriman, kita tidak akan berubah. Ini akan menjemput kepada pertemuan di syurga bersama ahli keluarga kita, Ustaz. Jadi itu perkataan pilihan hari ini sebelum kita menghafaz. Sila, Ustaz. Allah, terima kasih kepada Ustaz Fazal. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cuba melihat ayat untuk hafalan kita. Jom kita lihat apakah ayat hafalan kita, iaitu ayat yang ke-15. Kalau mengikut Al-Quran Al-Hafiz telah dikongsikan kepada kita berapa kalikah kita dianjurkan untuk ulang ataupun baca dengan melihat, kurang-kurangnya katakan 40 kali. Baca, tengok aja biar kita nampak huruf kalimahnya. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-15 ini ada kalimah-kalimah yang kita selalu dengar dan kita selalu sebut, iaitulah yang pertama sekali pastilah kalimah Allah, kan, kalimah Allah. Kemudian kita jumpa wa yamudduhum, fi selalu juga kita jumpa fi tughyanihim, tagha kan, tagha tughyanihim. Itu antara kalimah yang boleh kita selalu kita dengar dan kita memberi bantuanlah dalam hafalan kita. Mari kita cuba bacaan terlebih dahulu. Kita melihat ayat yang ke-15. Kita tengok dulu ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Silakan. Bagus. Sekali lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Cuba. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum
ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Okey, kita cuba pula kali ini tutup mata, kita sampai wa yamudduhum dulu. Jangan tutup mata tak punya suara ya. Keluarkan suara ibu ayah sekalian, kakak semua, abang-abang kat rumah pun sama. Cuba Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Cuba saya baca dulu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Okey, 1 2 3. Bagus, subhanallah. Kita sambung lepas tu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Jadi dah dapat dah satu ayat ni. Nanti mungkinlah untuk latihan Safan kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk latihan kita pakatlah dengan kawan-kawan kan. Contoh saya baca dulu sampai wayamudduhum, lepas tu awak sambung wayamudduhum sampai ya'mahun. Lepas tu tukar-tukar pula. Kan awak baca dulu fi Allahu yastahzi'u bihim wayamudduhum tu, lepas tu baru awak sambung lagi. Bila kitanya asyik awak je. Kan, jadi ulang-ulang macam tu supaya kita mudah ingat. Dan kalau boleh kita cubalah dalam solat pula, tak apa. Satu ayat pun boleh. Solat sunat ke apa, ingat. Lepas tu sambung dan tambah lagi insya-Allah. Ayat yang ke-16 menarik yang Allah nak ceritakan pada kita, namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-16, ayat yang terakhir daripada halaman yang ketiga, membuat satu kesimpulan. Allah bawakan satu kesimpulan maksudnya kepada orang-orang yang ada penyakit hati ini, iaitu ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menukar. Ishtara ini maksudnya membeli ustaz ya. Membeli, biasanya kalau kita beli, kita bagi RM2 untuk dapat satu barang yang bernilai bagi kita ya. Tetapi apakah yang berlaku kepada orang-orang yang ada penyakit hati ini? Mereka menukar ya kesesatan dengan hidayah. Bila Allah menggunakan perkataan bil huda, Ibnu Ashur menyatakan bahawa bil huda ini menunjukkan ba itu maksudnya ilsaq kan, maksudnya dah dekat, melekat dalam hati setiap manusia sudah ada hidayah. Semua orang ada hidayah bil huda, dengan hidayah ya, bukannya ishtarawul dalalata ilal huda, kepada hidayah, bukan bil huda. Huda itu sudah ada pada setiap orang, tetapi apa yang berlaku apabila mereka memilih untuk, Imam Ar-Razi menyatakan mereka memilih untuk menukar dengan
dengan kesesatan, ya, dengan dia mula-mula dia cakap saya beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka jumpa orang sana kata kami beriman tapi sebenarnya kami sebenarnya olok-olok saja. Perkataan amalan-amalan itu menyebabkan hidayah yang ada pada diri seseorang itu boleh bertukar dengan kesesatan. Dan siapa yang pilih? Mereka pilih. Tak ada pula orang kata dia ni pasal Allah dah tentukan dia ni jadi orang munafik, orang yang ada penyakit hati. Bukan. Ini adalah kerana allazina ishtarawud dalalata bil huda, mereka memilih. Mereka memilih. Dalam hidup kita ini, sama ada kita nak Quran ikut pada keimanan, kebenaran, ataupun sebenarnya kita mungkin talam dua muka. Saatnya kat sana kita lain, kat sana lain. Dan antara isu yang kita belajar dalam halaman ketiga ini ialah kerana ada personal interest. Apa yang baik untuk saya, apa yang dapat benefit untuk saya, manfaat untuk saya, okey, saya kena ubah-ubah. Yang penting saya dapat. Bukannya kerana prinsip. Orang yang beriman ini ada prinsip. Yang penting adalah kebenaran yang perlu dilakukan walaupun mungkin tidak memberi manfaat pada saya. Mungkin saya tak dapat projek ke, saya mungkin kena marah ke apa sebagainya, tetapi saya tetap atas jalan kebenaran. Dan di hujung itu Allah menyatakan fama rabihat tijaratuhum, iaitu perniagaan mereka itu tidak menguntungkan dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perkataan fama rabihat tijaratuhum ini maksudnya segala apa yang mereka buat itu tidak beruntung. Dalam surah Fatir ayat 29 kita dah bincang bila kita Quran, solat dan infak ini, budaya tiga ini akan menyebabkan kita tidak akan rugi. Maksudnya di sini Allah kata segala perniagaan mereka rugi, ya. Semua yang ada ini tidak beruntung kerana apa? Kerana apa yang mereka buat itu tidak mengutamakan Quran. Yang kedua, mereka solat pun ikut celup-celup, Ustaz. Ya, dia solat itu untuk dapat nanti dipilih jadi pemimpin. Waktu dekat-dekat nak pilihan raya dekat Madinah itu ataupun Mekah tu dia muncul. Seminggu, 2 minggu dia muncul, lepas tu hilang balik, kan? Ataupun muncul waktu siang, malam tak muncul lagi, kan? Jadi imam pula tu, ya. Jadi pada waktu ini kita kena berjaga-jaga jangan sampai Quran, solat dan yang ketiganya, mereka ini adalah orang yang tidak suka memberi tapi suka menerima. Apa yang saya boleh dapat itu yang menjadi asas kepada tindakan mereka. Jadi Allah menyatakan mereka tidak beruntung, wa ma kanu muhtadin, berbanding dengan ayat kelima dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat sebelum ini, Ustaz, ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah isytihar orang yang bertakwa itu atas hidayah bila dapat Quran, solat dan infak, ya, ayat 2, ayat 3. Di sini kerana Quran, solat dan infak itu menjadi permainan mereka, ya. Mereka kata beriman pada Quran, solatnya pun celup-celup sahaja, dan infak itu tengok kalau katakan saya infak nanti dapat masuk berita, saya akan infak untuk layaklah saya dilantik sebagai syayatinihim tadi, ya, pemimpin-pemimpin yang ajak ke arah keburukan. Maka orang-orang ini Allah kata wama kanu muhtadin. Mereka ini tidak menjadi orang yang diberi hidayah. Apa maksud muhtadin? Diberi hidayah, dipimpin sampai ke syurga. Itu yang dimaksudkan di sini. Bukan sekadar hidayah di dunia, Ustaz, ya. Sampai ke akhirat, mereka rasa-rasa macam dah dapat cahaya, tapi cahaya itu mereka pinjam daripada orang beriman. Dan bila sampai ke sana nanti, orang beriman dengan cahayanya, mereka gelap. Dan bila mereka gelap itu, mereka akan kena jalan sendirilah. Lalu titian sirat, terbabas dan akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran untuk kita beri perhatian. Kita baca ayat 16 sekali lagi untuk kita pasakkan dalam pemikiran kita, hidup kita, bahawa saya nak bertransaksi, nak berbisnes mesti yang untung. Mana ada orang pergi ambil berapa RM1,000, tolong beli durian busuk, kan? Tak ada orang buat begitu. Ini sebenarnya orang yang tukarkan kesesatan dengan hidayah seperti beli durian busuk, Ustaz. Berapa durian busuk ni? RM1,000. Dia bayar RM1,000, dapat durian busuk, lepas tu pergi jual, baru sebiji jual. Orang kata tak nak beli, makin rugi. Maka orang yang ada penyakit hati, dia hati busuk, dia membeli durian busuk, dia jual pada orang kata tak nak, dan akhirnya dia kerugian. Kita tidak mahu rugi. Kita baca ayat 16 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-16, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum
تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita ingin memastikan jangan bersikap talam dua muka demi kepentingan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita muhasabah dan jaga perilaku kerana setiap perbuatan baik dan buruk akan dihisap, bukannya kita akan bebas begitu sahaja. Dan yang ketiga, sentiasa memperbaiki amalan sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم kami mohon ke hadratmu ya Allah agar diampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, dosa mak ayah mertua kami, muslimin muslimati birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami ini hamba-hambamu yang mana telah dikurniakan petunjuk dan hidayah olehmu ya Allah, namun kami memilih untuk berpaling ingkar kepadamu ya Rahman. Maka jadikan Al-Quran teman akrab kami ya Allah, menjadi panduan kehidupan kami seharian ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan terus kita dijaga daripada diserang oleh penyakit-penyakit hati, dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesungguhan kita berinfak untuk membuktikan pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ingin bersama memperjuangkan Quran, salat dan infak dalam kehidupan seharian. Kita bertemu lagi dalam halaman yang keempat dalam episod yang seterusnya, My Quran Time, Quran, salat dan infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين